Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan dan pensyarah Dr. Yazaria. Jadi dalam video ini kami akan membentangkan mengenai tajuk atau kesan kami itu cara pembentukan integrasi nasional di Malaysia. Kami kumpulan ke-35 terdiri daripada 3 orang. Saya Muhammad Arif bin Muhammad Amran, yang kedua Puteri Ayu Juliana binti Muhammad Ramhizi, dan ketiga ialah Shannon Charlotte Langgi. Dan dalam video ini kami terdapat 5 perkara yang akan membentangkan, iaitu pengenalan tajuk, objektif kajian, metodologi kajian, analisis kajian dan rumusan dan refleksi. Terima kasih Afnan. Saya mulakan. Integrasi merupakan sebuah proses bagi membentuk dan mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan penduduk berbilang etnik yang mempunyai budaya masing-masing dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Integrasi ini amatlah penting untuk dipupuk dalam setiap jiwa dan sanubari rakyat Malaysia kerana ia akan membawa kepada pembentukan sebuah masyarakat yang aman dan damai serta dapat mewujudkan persefahaman antara satu sama lain. Terdapat beberapa cabaran utama dalam usaha mencapai perpaduan, antaranya ialah perbezaan bahasa, kebudayaan, kepercayaan dan keturunan yang mempengaruhi sikap dan nilai sesuatu kaum. Terima kasih Ayu. Sekarang saya akan membentangkan tentang objektif kajian dan permasalahan kajian. Objektif kajian yang ditetapkan ialah menganalisis faktor pembentukan integrasi sosial di Malaysia, seterusnya menganalisis cara pembentukan integrasi sosial di Malaysia, dan akhir sekali meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap kepentingan integrasi sosial di Malaysia untuk memupuk semangat perpaduan dan patriotisme dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Yang seterusnya, permasalahan kajian. Malaysia merupakan satu negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum dan agama. Walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada berbagai kaum, agama dan bangsa, keharmonian dan keamanan negara masih dijaga. Hal ini demikian kerana terdapat beberapa pengaruh yang boleh membentuk integrasi nasional di Malaysia dan melahirkan warga negara yang hormat menghormati dan berkualiti tinggi seperti melalui aktiviti kemasyarakatan, sistem pendidikan serta peranan pihak media massa. Jadi seterusnya kami akan membentangkan mengenai metodologi kajian kumpulan kami. Kajian kami menggunakan kaedah kualitatif, iaitu membuat kajian dengan menggunakan sumber daripada buku, jurnal dan berita, dan bahan rujukan kami perolehi ini daripada sumber internet, dan bahan rujukan dari internet menjadi sumber utama dalam kajian ini. Dalam masa yang sama, kumpulan kami akan memastikan bahawa setiap maklumat dan data mengenai tajuk diperolehi daripada bahan internet yang sah seperti jurnal akademik. Malahan dalam kajian ini kami menggunakan sumber-sumber bahan internet yang terkini seperti tahun 2021 dan 2022. Jadi seterusnya kami akan meneruskan mengenai analisis kajian. Yang pertama, saya akan membentangkan mengenai kerajaan dan masyarakat dalam bentuk integrasi nasional di Malaysia. Terdapat tiga cara, iaitu gagasan keluarga Malaysia, dasar perpaduan negara dan mewujudkan kelak rukun negara. Yang pertama, saya akan membincangkan gagasan keluarga Malaysia. Konsep keluarga Malaysia ini telah diperkenalkan oleh YAB Dato' Seri Ismail Sabri, itu Perdana Menteri Malaysia, pada 22 Ogos 2021, dan ia dianggap sebagai satu simbol kebersamaan yang inklusif dalam menghadapi krisis akibat pandemik COVID-19. Dan terdapat tiga uteras utama bagi konsep keluarga Malaysia, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Dan seterusnya, konsep Malaysia ini mudah diterima malahan dekat di hati rakyat kerana bertepatan dengan situasi semasa. Konsep ini dapat menumpukan pada kerjasama rakyat dalam memulihkan negara daripada kesan pandemik COVID-19. Malahan, konsep keluarga Malaysia ini mudah diterima rakyat kerana mengetengahkan unsur kekeluargaan yang sangat dekat di hati rakyat. Dan mesej keluarga Malaysia sangat penting supaya kita semua dapat menerima persamaan dan perbezaan berdasarkan nilai-nilai dan ciri-ciri keluarga Malaysia berlandaskan perlembagaan persekutuan dan pelukun negara. Dan konsep keluarga Malaysia umpama penyejuk dalam mencari kesamaan dan penyatuan rakyat untuk bangkit memulihkan negara yang berhadapan krisis kesihatan dan ekonomi yang amat mencabar sejak pandemik COVID-19. Dan seterusnya, saya ingin membincangkan mengenai dasar perpaduan negara yang telah dilancarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin pada bulan Februari 2021. Dan dasar perpaduan negara merupakan dasar payung yang melekalkan usaha berterusan bagi mengukuh dan memelihara perpaduan dalam kalangan rakyat. Dan konsep perpaduan dalam kepelbagaian digunakan untuk melestarikan keharmonian masyarakat majmuk di negara ini.
Dan jika kita lihat kronologi dasar-dasar di Malaysia yang bermula daripada 1969 iaitu peristiwa 13 Mei dan diisytiharkan rukun negara dan terdapat dasar-dasar yang di Malaysia dan sehingga dah kini itu dasar Perpaduan Negara itu 2021. Dan dasar Perpaduan Negara ini perlu dijadikan panduan kepada semua pihak tidak kira kementerian dan agensi kerajaan dan NGO dan masyarakat sivil serta seluruh Malaysia agar semua dapat memainkan peranan masing-masing dalam menyemarakkan perpaduan berdasarkan kemampuan setiap golongan masyarakat. Yang terakhir saya ingin membincangkan mengenai mewujudkan kelab rukun negara. Antara cara pelaksanaan ialah mewujudkan kelab rukun negara di sekolah-sekolah dengan melaksanakan pelbagai aktiviti yang berteraskan 4P iaitu pengukuhan kepada pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan rukun negara dalam kalangan murid. Tujuan mewujudkan kelab rukun negara ialah dapat memperkenalkan rukun negara kepada murid supaya mereka dapat mengetahui dan memahami falsafah serta prinsip-prinsip rukun negara. Seterusnya, baiklah mari kita lihat pula bagaimana pendidikan mampu membentuk integrasi nasional di Malaysia. Terdapat beberapa langkah yang saya rasa amat signifikan untuk dilakukan untuk mencapai integrasi nasional iaitu bahasa kebangsaan, guru sebagai ejen pembaharuan dan sosial negara dan memperkasa rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Tahukah anda, mengikut kajian pakar linguistik, di Malaysia terdapat lebih 137 bahasa yang dituturkan termasuk bahasa Selangor, dialek dan bahasa isyarat. Banyak bahasa yang digunakan di Malaysia. Namun apa yang kita perlu tahu di sini ialah bahasa Malaysia atau bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara kita. Kita perlu hormat akan perkara itu dan tidak perlulah bergaduh sesama sendiri. Jadi, di sini saya lihat bahawa sekolahlah tempat paling penting untuk menggalakkan pelajar untuk memperkasa penggunaan bahasa Malaysia. Bulan Bahasa Kebangsaan merupakan suatu program yang memfokuskan kempen Cintai Bahasa Melayu yang dipelopori penganjurannya oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Tujuan utama pelaksanaan program ialah untuk menyemarakkan dan memartabatkan bahasa kebangsaan tersebut dalam pelbagai aspek yang boleh memaju ke arah kelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa kelas dunia yang praktikal dan realistik. Seterusnya, guru sebagai ejen pembaharuan dan sosial negara. Selain tugas guru mengajar, adalah menjadi tugas guru untuk tidak menyebarkan sesuatu ajaran yang mencemarkan nama baik negara ataupun ajaran yang bertentangan dengan prinsip rukun negara. Dalam hal ini, guru wajib menunjukkan sasar yang baik kepada kerana setiap inci gerak-gerik seorang guru pasti diteliti oleh anak murid. Jadi, guru hendaklah menunjukkan contoh teladan mahmudah kepada para pelajar. Oleh demikian, guru dilarang untuk mengambil peluang menyebarkan sebarang perkara yang salah dan bercanggah kepada murid-murid yang boleh membawa kepada perpecahan kesepaduan masyarakat. Akhir sekali, memperkasa rancangan integrasi murid untuk perpaduan atau lebih dikenali dengan RIMOP. RIMOP ialah suatu program yang menggalakkan penglibatan masyarakat setempat, para guru dan kerjasama murid-murid dalam kegiatan-kegiatan khas serta penggunaan bersama kemudahan, peralatan, penggemblengan tenaga dan kepakaran. Antara aktiviti-aktiviti RIMOP ialah sambutan perayaan, satu murid satu sukan dan aktiviti kokurikulum. Sehubungan itu, perancangan dalam membangunkan strategi dan pelan tindakan bagi mengukuhkan penerapan dan amalan nilai perpaduan di bilik darjah dan juga aktiviti kokurikulum perlu dilaksanakan. Selain itu, pembabitan ibu bapa dan komuniti juga perlu dipertingkatkan lagi bagi memastikan perpaduan dan semangat patriotisme terus diamalkan dalam kalangan murid semasa dan selepas waktu persekolahan. Kerana perlu kita ingat bahawa program RIMOP ini mempunyai hala tuju jelas untuk menyatupadukan pelajar berbidang kaum di negara ini. Okey, baiklah. Sekarang saya akan membentangkan bagaimana media massa dapat membentuk integrasi nasional di Malaysia. Antara cara yang pihak media massa boleh membentuk integrasi nasional di Malaysia ialah menyiarkan info yang sahih, menilai keberkesanan media massa dan menganjurkan bengkel penerbitan dan bengkel penulisan. Untuk menyiarkan info dan laporan yang sahih dan benar, media merupakan medium yang untuk menyampaikan maklumat dan hiburan kepada masyarakat umum secara cepat dan meluas.
Selain itu, media massa juga membantu memupuk perpaduan negara melalui penyampaian maklumat, pembentukan sikap dan pandangan rakyat serta penerapan nilai-nilai positif ke arah memajukan semangat perpaduan dan integrasi nasional Malaysia. Pada waktu yang sama, pihak media massa haruslah menyiarkan info serta laporannya menjaga sensitiviti agama, bangsa, kaum serta ekonomi agar tidak berlakunya perselisihan faham antara rakyat Malaysia dan tidak mengganggu integrasi nasional. Menilai keberkesanan media massa dalam memupuk dan memperkukuhkan perpaduan negara dan integrasi nasional secara khususnya, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap pendedahan masyarakat kepada media massa yang mengandungi mesej perpaduan dan integrasi nasional. Selain itu, mengenal pasti persepsi khalayak terhadap keberkesanan media massa dalam menyampaikan mesej mengenai perpaduan negara dan integrasi nasional. Slide ini menunjukkan jenis-jenis media massa. Yang pertama sekali, media siaran seperti radio dan televisyen. Kita dapat mempunyai media digital seperti internet dan laman sosial. Dan akhir sekali, media cetak seperti akhbar dan komik. Untuk menganjurkan bengkel penerbitan dan bengkel penulisan, dengan menganjurkan bengkel penulisan atau bengkel penerbitan kepada wartawan dan penerbit untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam menghasilkan penulisan dan penerbitan yang mengandungi integrasi nasional Malaysia dan mesej perpaduan negara yang efektif dan berkualiti tinggi. Jadi, sebagai rumusan, pembentukan integrasi nasional melalui kerajaan dan masyarakat amatlah signifikan dalam membina jati diri yang ampuh. Seorang warga negara perlu memahami asas membentuk perpaduan. Apa yang saya dapat refleksi ialah melalui integrasi nasional, pemupukan dan penggalakan interaksi sosial yang memfokus pada saling menerima dan menghargai sosial budaya antara kaum dapat mengeratkan hubungan antara kaum. Apa yang saya boleh rumuskan ialah keamanan negara turut dapat dipertingkatkan apabila amalan perpaduan kaum telah meresap ke dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Seperti yang kita tahu, tanpa perpaduan kaum, keamanan tidak dapat diwujudkan kerana rakyat akan bergaduh sesama sendiri sehingga menghancurkan keamanan sesebuah negara yang telah dibina. Pertelingkahan yang berlaku antara rakyat hanya akan menghasilkan suasana hidup yang porak-peranda. Oleh hal yang demikian, benarlah perpaduan kaum itu penting untuk meningkatkan keamanan negara. Dan apa yang saya dapat refleksi ialah, jadikanlah peribahasa bagai aur dengan teping sebagai motivasi dan contoh kepada kita dalam mencapai perpaduan demi mencapai matlamat yang jitu, yakni mewujudkan nilai perpaduan di dalam masyarakat Malaysia. Contohilah seperti masyarakat Muhajirin dan Ansar di mana mereka saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi peristiwa ini amat penting untuk amat baik untuk jadikan panduan dan contoh kepada kita semua. Apa yang saya boleh rumuskan ialah pentingnya untuk mengamalkan sikap berintegrasi dalam kehidupan seharian sebab perpaduan negara dan integrasi nasional merupakan kunci kejayaan negara kita. Dengan ini, kita dapat membentuk masyarakat yang menjalin ikatan kukuh dari segi kekeluargaan dan keagamaan. Kita juga mampu melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai identiti tersendiri berteraskan perlembagaan, persekutuan dan rukun negara. Apa yang saya dapat refleksi ialah melalui kajian ini, saya dapat meningkatkan kefahaman saya tentang pembentukan integrasi nasional di Malaysia dan semangat cinta terhadap negara semakin mendalam. Selain itu, saya juga akan memupuk semangat perpaduan dan integrasi nasional kerana pentingnya untuk menjaga keamanan dan keharmonian antara satu sama lain. Jadi, ini sumber rujukan kami. Sebelum akhiri pembentangan ini, saya ingin menitik kata-kata Tuan Abdul Razak yang dapat kita rumuskan mengenai tajuk pembentangan kami. Jadi, Tuan Abdul Razak berkata perpaduan adalah amat penting kerana jika tidak ada perpaduan, maka kita tidak akan menikmati keamanan, dan jika tidak ada keamanan, maka tidak akan ada pembangunan dan prosperiti. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.